Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 hari selepas himpunan turun Anwar, akhirnya meledak juga kemarahan Anwar Ibrahim. Akhirnya meledak juga apa yang tersimpan dalam buku hati Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil bersuara selepas himpunan turun Anwar itu. Ada yang menyatakan Anwar Ibrahim patut melakukan sesuatu terhadap perbuatan biadab yang mana patung yang menyerupai Anwar Ibrahim disebat di khalayak ramai. Mereka menghukum Anwar Ibrahim dengan kemarahan mereka. Ada yang kata itu penyokong-penyokong walaun sedap saja melakukannya. Ada yang menyatakan bagaimana kalau itu dibalas oleh penyokong Anwar Ibrahim, mesti akan menimbulkan ketidakpuasan hati juga kan. Jadi kita bersyukurlah. Kita nasihati semua penyokong-penyokong pembangkang atau kerajaan, janganlah buat perbuatan-perbuatan provokasi seperti itu. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti yang ditunjukkan teladan oleh Anwar Ibrahim. Orang berhimpun, orang memaki hamun, menghina Anwar Ibrahim, Anwar pula tampil menyediakan es krim. Begitu mulianya hati Anwar. Belum pernah ada Perdana Menteri yang seperti Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain jauh sekali mereka tidak dapat menandingi Anwar Ibrahim. Paling ketara sekali Atok yang menyertai himpunan tersebut. Agak-agaklah kan kalau waktu itu Mahathir jadi Perdana Menteri dan pula berlaku sebatan macam itu, pastilah akan kena juga. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara dan menyatakan, sudah 3 tahun kata nak bawa usul undi tak percaya. Silahkan bawa. Tapi tak pernah bawa pula. Kenapa begitu? Kita akan ulas sebentar lagi. Baiklah, sebelum itu izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita itu adalah doktor pribadi kita dalam tubuh badan kita. Imun badan kita juga seperti sekumpulan tentera yang menjaga, menolong, menjaga, mempertahankan tubuh badan kita daripada dalam, serta merawat penyakit kita daripada akar dihapuskan. Tetapi dengan imun badan kita yang lemah, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh karena berbagai faktor yang mungkin terjadi, Anda sukar untuk sembuh daripada penyakit, Anda mengalami penyakit yang teruk lalu menderita. Tapi dengan adanya Transofector for Life, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat semula, dan selain itu menyeimbangkan imun badan kita. Kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang melawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada dalam. Dapatkan produk Transofector for Life ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ini ialah produk paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, penemuan paling luar biasa dan diluluskan KKM serta halal. Dapatkannya sekarang, jangan kau kata tangguh-tangguh, sebab apabila kau tangguh-tangguh, mungkin inilah jalan yang Tuhan hantar bagi kesembuhan Anda, bagi pemulihan Anda. Tetapi engkau mungkin abaikan. Jangan abaikan, mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan rancangan blok pembangkang yang dikatakan mahu membawa usul tidak percaya terhadapnya. Beliau berkata perkara itu sudah 3 tahun disebut-sebut untuk dibawa ke Parlimen, namun sehingga hari ini belum dikemukakan lagi. Ada cadangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin nak bawa undi percaya. Silakan, kita terbuka, kata Anwar Ibrahim. Ini proses yang betul. Dia mahu bawa, sila bawa. Dia kata nak bawa dah 3 tahun, katanya kepada pemberita hari ini menurut BH Online. Semalam, Perikatan Nasional PN memberi bayangan akan menghantar usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata, usul itu akan dipertimbang untuk dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dalam masa terdekat. Bagaimanapun beliau tidak menyebut bila akan mengemukakan usul itu. Sampai sekarang saya tak percaya mereka akan membawanya sehinggalah mereka betul-betul sudah membawanya. Biasalah mereka terus spin dan pusing supaya dapat menaikkan semula semangat
penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Sebenarnya apa yang Hamzah Zainuddin cakap ini bukanlah kebenaran pada pendapat saya, tetapi mereka sekadar nak mahu meningkatkan semula kepercayaan para penyokong dan menaikkan semula semangat mereka untuk percaya bahawa mereka masih mampu menjadi kerajaan. Tapi sebenarnya sudah terlambat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita digemparkan dengan satu berita yang baik. Kenapa saya cakap berita baik? Kerana inilah yang dimahukan oleh para penyokong pimpinan Anwar Ibrahim serta Kerajaan Madani. Bukan sekadar penyokong Anwar Ibrahim, tetapi penyokong keamanan yang ada di Malaysia, penyokong kepada yang disebut beradab dan bertata susila. Manakan tidak, perbuatan sangat tidak beradab, tidak mencerminkan kepimpinan, tidak mencerminkan pemikiran kelas pertama, kini menjadi perbuatan yang seperti perbuatan kebiasaan kepada sebilangan penyokong pembangkang. Hari ini disahkan polis menahan Cik Gubad atas dakwaan menghasut. Nanti kita tengoklah. Dia akan bertindak seperti seorang yang menjadi mangsa. Saya yakin tidak lama lagi Cik Gubad akan tampil menyatakan kononnya dia akan jadi mangsa keadaan. Tapi dia tidak sedar perbuatannya itu cukup biadab. Perbuatannya itu menunjukkan begitulah pemikiran kalau kerajaan ini diambil alih oleh pembangkang Perikatan Nasional. Bayangkan kalau Cik Gubad jadi kerajaan. Agak-agak apa yang dia akan buat? Adakah dia akan bertindak seperti Anwar Ibrahim yang mana membenarkan himpunan Turun Anwar dengan keadaan yang amat mesra, bahkan membantu mereka lagi. Cik Gubad hari ini, pemimpin bersatu, akhirnya Badrul Hisham Syahrin ditahan pihak polis atas dakwaan menghasut ketika menyertai satu himpunan di Ibu Negara Sabtu lalu. Peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, aktivis politik itu ditahan kira-kira jam 2.30 petang di kediamannya. Apalah pendapat Anda? Adakah Anda menyokong penahanan tersebut? Pada pendapat ramai netizen, kata mereka, berani buat, berani tanggung. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan dan membantu membijakkan imun badan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita bertindak seperti sekumpulan askar dan doktor yang merawat tubuh badan kita daripada dalam. Dia akan menghancurkan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Tapi apabila imun badan kita jadi lemah, kita akan menderita kerana imun badan kita tidak dapat melawan penyakit, lalu penyakit itu bersarang, bersembunyi dalam tubuh badan kita. Tahu-tahu saja kita sudah kena penyakit. Itulah sebabnya ada yang kita tidak sedar tiba-tiba kena kanser. Jadi, imun badan kita yang bijaksana dan kuat memimpin hidup kita ke arah kehidupan kesehatan yang berkekalan. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Jangan kau tangguh-tangguh lagi. Ingat, kau tangguh-tangguh, mungkin ini jawapannya yang Tuhan hantar untuk kesehatan Anda. Baik, hari ini pemimpin bersatu Cik Gubad akhirnya ditahan pihak polis akibat daripada tindakan beliau yang didakwa menghasut. Semalam kami menerima pengesahan laporan polis, kata peguamnya, yang telah dibuat terhadap Cik Gubad berhubung himpunan Turun Anwar pada Sabtu. Kertas siasatan dibuka atas dakwaan kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil, tingkah laku menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan, menghina dengan sengaja dengan niat untuk mencetuskan pecah keamanan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan itu tidak menyatakan dakwaan kesalahan Cik Gubad, namun aktivis itu antara yang terlibat dalam insiden menyebat patung mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika himpunan kemarin. Saudara,
Para penyokong Anwar Ibrahim menyatakan perbuatan Cik Gubad dan kumpulannya yang menyebat Anwar Ibrahim boleh dianggap sebagai satu provokasi. Bayangkan kalau penyokong-penyokong tegar Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong ekstrim Anwar Ibrahim tersentuh dan tersinggung lalu menimbulkan huru-hara. Bayangkan kalau itu berlaku. Lalu mereka akan cakap, mereka hanya buat untuk menunjukkan kemarahan atau ketidakpuasan hati mereka. Tapi bukankah itu menunjukkan satu perbuatan yang tidak beradab, lalu boleh mendorong kepada ketidaktentraman awam. Jadi, ramai yang setuju apabila Cik Gubad ditangkap polis. Bagaimana pula dengan Anda? Sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya rahasia besar terbongkar dalam Himpunan Turun Anwar. Himpunan Turun Anwar jauh dari capai kejayaan, kata penganalisis. Pagi ini kita nak lihat dan kita nak dengar apa kata-kata penganalisis politik paling berpengaruh di Malaysia. Apa kata-kata para akademik, para bijaksana tentang Turun Anwar. Orang-orang yang bijaksana mempunyai pemikiran yang tajam, manakala para penyokong dan peserta Himpunan Turun Anwar sebenarnya ramai yang tak tahu kenapa mereka berada di sana, apa yang mereka sebenarnya nak perjuangkan. Penganalisis politik menyifatkan Turun Anwar jauh dari capai kejayaan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita bijaksana. Dalam tubuh badan kita ini, imun badan kita bertindak seperti sekumpulan askar dan seorang doktor yang merawat tubuh badan kita daripada dalam. Apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita menjadi sangat seimbang, maka imun badan kita mampu melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat, ia akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, lalu kita sembuh. Produk ini lulus KKM, diperakui dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Produk ini adalah produk yang sangat klinikal dan produk ini juga adalah halal. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Penganalisis politik menyifatkan himpunan anjuran Perikatan Nasional PN dan PAS yang berlangsung semalam sebagai satu kekecewaan besar apabila hanya menarik kehadiran lebih kurang ataupun kehadiran kurang daripada 25.000 orang dengan penyertaan yang sangat minima daripada komuniti bukan Melayu. Pengarah Pengajian Asia University Tasmania, Profesor Dr. James Chin berkata, kegagalan menarik penyertaan daripada pelbagai kaum dan badan bukan kerajaan mencerminkan kelemahan sokongan masyarakat terhadap gabungan itu. Ia sekaligus menjejaskan impak politik yang ingin dicapai melalui perhimpunan tersebut. Perhimpunan semalam adalah kekecewaan yang ketara, menarik orang ramai di bawah 30.000 orang dengan penyertaan minimum daripada masyarakat bukan Melayu. Acara yang dianjurkan oleh PN dan PAS ini gagal mendapat sokongan daripada kebanyakan NGO, mencerminkan kekurangan sokongan yang meluas, katanya dalam satu ulasan. Tambah Chin, impak himpunan terjejas kerana selain keengganan komuniti bukan Melayu untuk menyokong PAS, ia berpunca daripada kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kredibilitinya telah merosot kerana permusuhan peribadinya terhadap Dr. Seri Anwar Ibrahim. Daripada melemahkan Anwar, peristiwa ini secara tidak sengaja telah meningkatkan kedudukan politik Anwar Ibrahim. Melalui himpunan ini, orang mula dapat melihat bahawa betapa ramainya sebenarnya yang menyokong Anwar, khususnya daripada golongan bukan Melayu.
Jadi ini akan memberikan impak baru, kekuatan baru, aura baru, gelombang baru kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Perhimpunan yang benar-benar memberi impak memerlukan kehadiran yang pelbagai daripada 1,5 juta orang, daripada semua kumpulan kaum. Ambang acara ini tidak dapat dicapai. Terdahulu media melaporkan kehadiran peserta ke himpunan Turun Anwar di ibu negara adalah sekitar 10.000 orang sehingga 15.000 orang, biarpun pembangkang mendakwa kehadiran mencapai 300.000 orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.